Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam bab kita ni bab asbabul hadas ni, sebab-sebab yang berlakunya hadas. Jadi kita sambung balik. Adapun segala hukum yang lainnya maka sabit ia pada qabulnya dan diberi duburnya yang tertutup tiada berpindah ia daripadanya kepada yang terbuka daripada badannya. Inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, maka bahawasanya lubang yang terbuka daripada badannya yang lain daripada mulut dan barang sebagainya seperti asli pada sekalian hukumnya hingga batal wuduknya dengan menjadi dengan ibtidaknya dan wajib mandi dan had dengan memasukkan hasyafah zakar padanya dan wajib menutup dia dan haram menilik dia jika ada ia di atas pusat hingga jika ada ia terbuka itu melengkapi akan sekalian dahinya. Wajib atasnya menutup dia dan tiada wajib atasnya membuka dia dalam sujud. Dan sembahyang hanya dihendaklah ia sujud atasnya seperti hukum pembalut luka yang melengkapi atas dahi jua. Dan qabulnya dan duburnya yang tertutup itu seperti anggota yang zaidah yang dipertambahlah daripada khunsa yang muskil jua. Tiada wajib wuduk sebab menyentuh ia dan tiada wajib mandi dan had sebab memasukkan tiada huruf lah hukum had dah. Masukkan hasyafah zakarnya ke dalam farash lainnya, farash yang tambah atau zaidah atau sebab dimasukkan ke dalam farashnya hasyafah zakar lainnya dah. Tetapi jika ada ia terbuka itu mulut atau barang sebagainya daripada tiap-tiap yang terbuka pada asalnya seperti telinga dan hidung, maka tiadalah batal wuduknya dengan keluar sesuatu daripadanya. Hasilnya adalah Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli muwafaqah sepakat keduanya bahawasanya yang terbuka pada masalah tertutup yang arid yang bertentangan tiada ia padanya daripada segala hukum asli melainkan hukum batal wuduk dengan sebab keluar sesuatu daripadanya dan segala hukum lainnya sabit ia pada yang asal yang tertutup tiada berpindah ia daripadanya kepada yang terbuka. Kita baca dah hak Rumi ni. Jadi sininya okey. Jadi dan yang dikuatkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, gitulah. Tapi banyak hukum yang lain tetap pada kubur dan dubur yang tertutup dan tidak berpindah kepada lubang yang ada tubuh yang lain dah. Inilah dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Jadi hukum-hukum setuh ke batal wuduk ke apa ni kena kubur dan dubur asal lah. Tempat lain tu walaupun keluar juga dia tidak dikira macam kubur dan dubur asal hukum. Dan dikuatkan oleh Syekh Ramli pula dalam kitab Nihayah bahawa lubang yang dibuat di tubuh selain daripada mulut seperti lubang yang asli dari segi hukumnya batal wuduk semenyentuhnya dan wajib mandi serta batasnya sedalam batas pada zakat boleh dimasukkan. Kalau tubuh dia lebih daripada itulah kira berhubungan wajib. Ini bagi yang bertentangan itu Syekh Ramli lah. Kita apalah wajib menutupnya dan haram melihatnya. Inilah lubang yang ganti kubur dan dubur hak biasa tu dah dia peruk mana apa dah. Jika lubang tadi berada di atas pusat dan lubang menganga terbuka dan meliputi dahi umpamanya dah. Wajib menutupnya dan tidak boleh membukanya dalam sujud solat dan hendaknya sujud di atasnya seperti hukum pembalut luka yang menutup seluruh dahinya. Apa sangat mikir dah. Lubang tahi lubang apa ni lepas kepala dah. Ni dah dah. Dan kalau kubur dan duburnya tertutup itu seperti anggota tambahan dan seorang khunsa asli lah. Tidak wajib wuduk kerana menyentuhnya. Jadi juga tidak wajib mandi dan batas dalamnya seukuran kepala zakat boleh dimasukkan dalam farash yang lain. Dan dimasukkan kepala zakat ke dalam farashnya oleh orang lain. Ini jenis zaidah tambah organ yang tidak berfungsi ataupun lebih daripada hak. Jika terbuka itu mulut atau seumpamanya dan yang asalnya terbuka seperti telinga dan hidung, maka wuduknya tidak batal kerana keluar sesuatu daripadanya dah. Macam mutah ke apa. Kalau sikit-sikit tu, jeluk ke apa tu, tak kira batal lah dah. Okey, lepas tu
Okay, kesimpulannya bahawa Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli sependapat bahawa lubang yang terbuka yang dimasukkan di sini ialah lubang yang dibuat baru dan tidak berlaku pada lubang yang asli. Terkecuali dari segi hukum batal wuduk apabila keluar sesuatu daripadanya sahaja. Dan semua hukum lain berlaku pada lubang yang asli yang tertutup. Ia tidak berpindah kepada lubang yang terbuka yang baru. Jadi hukum ni batal semaya jenis begok kecil ni hanya berlaku pada lubang yang baru yang telah ganti fungsinya daripada lubang yang lama. Lubang lama tu tak berfungsi, tapi dari segi batal semaya ke apa, dia kata ikut hak asal dah. Itulah kebenaran asal tapi tak berfungsi dah. Nah. Tak apalah, gitulah cerita dia. Ada pun yang kita bincang pada. Adapun pada masalah tempat yang khalqi dah. Maka ikhtilaf Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli pada bahawasanya terbuka adakah sabit padanya sekalian hukum asli yang tertutup dah. Asli yang tertutup hinggalah adalah yang tertutup itu seperti anggota yang zaidah daripada khunsa muskil atau tiada sabit padanya sekalian hukum asli. Melainkan hukum batal wuduk dengan kerana suatu daripadanya dan segala hukum yang lainnya tetap ia pada asli yang tertutup, maka yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah yang pertama dan diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah iaitu yang kedua. Dan demikian lagi ikhtilaf Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli bahawasanya yang terbuka pada masalah tertutup yang khalqi adakah syamil ia akan yang terbuka pada asal seperti mulut dan hidung dan telinga atau tiada syamil ia akan dia, maka diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah iaitu yang pertama dan diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah iaitu yang kedua. Maka atas iktimad Syekh Ramli tiada batal wuduk dengan keluar sesuatu daripada mulut dan hidung dan telinga, dan atas iktimad Syekh Ibn Hajar batal wuduk dengan keluar sesuatu daripadanya. Kata Syekh Ibn Qasim, adakah batal wuduk dengan keluar air liur dan nafas daripada mulut kerana bahawasanya keluar angin itu membatalkan wuduk. Dan batal wuduk dengan demikian itu dalam kesudah-sudahan iskal jua intihar. Jadi tak batal lah. Mengikut apa Syekh Ibn Qasim lah. Jadi tak sudah belik lah. Ibn Qasim macam kritik lah pendapat kata nak mikir koyak lebih-lebih ni lah. Gitulah lebih lah. Gitulah. Adapun tentang masalah yang memang terbuka semenjaklah dilahirkan, maka Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli berbeza pendapat apakah lubang yang terbuka berlaku semua hukum yang berlaku pada lubang yang asli, lubang yang kubur dan lubang asli lah. Yang tertutup, sehingga yang tertutup dianggap sebagai anggota tambahan. Dan orang yang khunsa asli atau tidak berlaku semua hukum yang berlaku pada lubang yang asli kecuali hukum batal wuduk dari semua hukum yang lain tetap berlaku pada yang asli yang tertutup. Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah menguatkan yang pertama, dan dipilih oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah adalah pendapat kedua. Maksudnya sini Syekh Ramli pilih pendapat yang kata jadi hukum tu jadi khilaf lah. Ada kata dia hanya berlaku pada anggota berfungsi dah. Lebih hak asal tu tertutup kau masalah dia tak berfungsi, pergi tempat lain perut ke mana kau, yang dijatuh hukum ni hanyalah yang berfungsi. Dia kata gitu dah. Pendapat lain pula kata batalnya sentuh hak asal tu batal. Kalau sentuh kemaluan ke apa, hak asal tu hak walaupun tak berfungsi, hak tu lubang lain tu dia kira tak batal sentuh dah. Gitu dah. Dan juga telah terjadi perbezaan pendapat antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli tentang lubang yang terbuka sebagai pengganti lubang yang tertutup. Yang memang ada semenjak ia lahir lagi dah. Apakah hukumnya seperti yang terbuka semenjak asal dan seperti mulut, hidung dan telinga ataupun tidak tercakup? Maka yang dikuatkan oleh Ibn Hajar dalam Tuhfah ialah yang pertama dan dikuatkan oleh Syekh Ramli yang kedua. Maka berdasarkan dikuatkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah tidak batal wuduk kerana keluar sesuatu dari mulut, hidung dan telinga, dan berdasarkan dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar batal wuduk kerana keluar sesuatu daripadanya. Syekh Ibn Qasim berkata, apakah batal wuduk kerana keluar air liur dan nafas dari mulut? Kerana bahawa keluar angin membatalkan wuduk, dan batalkan wuduk kerana keluar yang demikian itu. Dalam masalah ini cukup pelik. Jadi Ibn Qasim ni kritik lah. Yang penting benda ni dah bincang Tok Guru hebat setan mana pun kita kena dengar pendapat pakar-pakar bidang kedoktoran bidang dia lah. Doktor pun biar pakar bidang dia lagi, bukan doktor saja dah. Dia pakar bidang tu lagi ni. Barulah kita kena putus dah. Jadi
Ada berbincang ni setengah-setengah ulama salah tak suka ni bincang gini ni detail sangat ni. Detail sangat ni perkara-perkara kalau jadi sungguh baru bincang ulama masa tu. Bukan bincang lagi tak lalu dah. Tapi setengah ulama mutakhir ni hak dia ni Syekh Ramli ke Syekh Ibn Hajar Al-Haytami jiwa anggaran dah. Kalau gini kalau gini bagi hak tak muncul lagi dah. Bagi hak tak tahulah bila jadi gini. Jadi juga buat misalnya dah lah. Tapi ulama-ulama peringkat awak salah tu peringkat awal memang tak suka dah. Benda hak tak jadi lagi tak usah nak bincang dah. Benda tu dah jadi bincanglah masa jadi tu lah. Kalau jadi masa siapa-siapa pun dia bincang ulama zaman tu lah faham ni nak kita lah ni ulama tak siapa zaman tu lagi dah usah nak bincang lagi lah. Tu contoh yang dibincang ke oleh ulama-ulama salah benda. Gitulah kita kira kan. Habis itu kita kira benda ni atas istihad doktor bukan istihad ulama ni. Nak kira ni kita lebih kepada doktor ni. Pendapat pakar bahagian doktor bahagian perubatan bahagian ni lah. Bahagian bukan semua doktor juga bidang ni. Ya spesialis dia, pakar dia lah memberikan pendapat bahawa ulama boleh beristihad berdasarkan dengan kena dengar pendapat doktor dia. Bukan sekadar ni kata gini, ni kata ni gati dah, ni kata gati tak gati setama mana pun. Putus doktor juga. Ni khunsa kau, tak khunsa kau setama mana kau boleh bedah kau boleh buai kau. Anggota zaidah tambah kau. Nah. Ataupun tubuh kat perut ni adakah betul-betul ganti kubur dan dubur ke? Semua tu diputuskan oleh pakar perubatan, bukan ustaz kau tok guru kau bukan dah. Orang bidang dia dah. Dia putus ke? Baru lah bincang-bincang baru diputuskan oleh yang berlaku pada masa yang berlaku ulama yang berlaku pada zaman dia dah. Bukan ya dalam kitab pakar gak. Pasal dia bincang dalam kitab Ibn Qasim kata bagai pelik ni nak bincang benda gini apa pakai mulut nak hati kubur dan dubur ni nak dah pelik ni nak sepatut guna keadaan dimaafkan lah nak kalau kita ketuk batas banyak sejawa batas baru nyawa tu biar angin sama nyawa berat dia jadi dia pun macam kritik jugalah nak bincang benda-benda gini okay, habis tu kita pergi pula yang kedua dah perbincangan yang kedua yang kira asbabul hadas ni, sebab-sebab hadas ni. Yang kedua daripada segala sebab hadas ni hilang akal, sebab tidur atau lain-lainnya seperti gila atau pitam atau mabuk atau sakit. Kerana sabda Nabi SAW al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Artinya bermula di dua mata itu memeliharakan debu daripada keluar sesuatu daripadanya. Maka barang siapa tidur, maka hendaklah ia mengambil wuduk. Hadis ni riwayat Tabarani dari Muawiyah. Dan dua mata ini itu dikenayah daripada jaga. Yakni bahawasanya jaga dua mata itu memeliharakan ia daripada keluar sesuatu daripada duburnya. Dan orang yang tidur itu terkadang keluar sesuatu daripada duburnya padahal tiada kerasaannya, tak sedarlah. Sebab hilang akalnya, tak boleh sabitlah batal wuduk sebab tidur, maka dihubungkan dengan dia gila dan pitam dan mabuk. Dikarenakan hilang akal sebab gila dan pitam dan mabuk terlebih sangat daripada hilangnya sebab tidur dah. Jadi hilang ke mabuk ke pitam ke gila ni lebih kuat hilang ingatan daripada tidur dia kata dah. Menyebabkan tak tahu tubik kedok tak boleh nak ingat gapo dah. Bermula kenyataannya demikian itu kerana bahawasanya tidur dan barang yang dihubungkan dengan dia sekalian itu tempat zon, tempat sakit keras, iaitu 70% lah. Bagi keluar sesuatu daripada duburnya padahal tiada kerasaannya, tak sedarlah. Kerana hilang akalnya maka didirikan zon akan keluar sesuatu daripadanya. Pada ketika itu pada tempat yakin akan keluarnya hingga dijadikan dirinya hilang akal dengan salah sesuatu daripada tersebut itu sebab hadas yang membatalkan wuduk dan jika tiada keluar sesuatu daripada duburnya pada ketika itu sekalipun kerana mengamalkan kaedah yang telah masyhur innama nuyita bil mazannati la farqa baina wujudihi wa adamihi, yakni bahawasanya barang yang dipertambatkan dengan tempat zon itu tiada beza antara adanya dan tiadanya, maka banding yang demikian itu seperti masyaqqah dalam safar. Adalah safar itu tempat zon bagi ada masyaqqah pada ghalibnya, maka didirikan zon akan ada masyaqqah dan safar pada tempat yakin akan adanya hingga apabila diperoleh safar nescaya diharuskan dalamnya berbuka puasa
fardu Ramadan pada siang hari dan mentaksir, mengqasarkan sembahyang dan barang sebagainya, dan jadi jika tiada ada masyaqqah sekalipun, maka seperti demikian dianggap macam ada masyaqqah kesulitan, itulah tidur dan barang yang dihubungkan dengan dia. Melainkan tidur orang yang duduk, yang menetapkan ia akan maq'adnya, tempat duduknya, pada tempat kedudukannya, maka tidaklah batal wuduk dengan dia sama ada tempat kedua tempat kedudukannya itu bumi atau belakang tunggangannya atau lainnya. Dan jika tidur ia dengan bersandar kepada suatu, sekira-kira jika dihilangkan tempat kesandarannya itu, tempat ia bersandar itu, nescaya rebahlah ia sekalipun kerana diamankan daripada keluar sesuatu daripadanya, maka tiadalah ia tempat zon bagi keluar sesuatu daripadanya pada ketika itu, dan tiada kebilangan bagi ihtimal keluar angin daripada kuburnya pada ketika itu, kerana yang demikian itu nadir jua jaga berlaku dah. Kita baca. Okey, keluar sebab yang menyebabkan hadas ialah hilangnya akal kerana tertidur atau lainnya, seperti gila, pengsan, mabuk atau sakit. Kerana Nabi SAW ada bersabda, al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Artinya bermula dua mata itu memelihara dubur dari keluar sesuatu, maka barang siapa yang tertidur hendaklah ia mengambil wuduk. Hadis riwayat Tabrani dari Muawiyah. Dua mata termasuk kata ungkapan dan kata bangun, yakni jika bangun kedua mata terpeliharalah dan keluar sesuatu dari duburnya, dan orang yang tidur terkadang keluar sesuatu dari duburnya padahal ia tidaklah terasa dah, kerana hilang telah akalnya dah. Dan apabila dianggap wuduknya batal kerana tertidur, maka disamakan dengan gila, pengsan dan mabuk, kerana akal juga hilang kerana gila. Ketika gila dah, pengsan dan mabuk bahkan lebih kuat lagi dan hilang akal daripada saat tidur dah. Jadi masa gila, masa mabuk, masa pengsan ni lebih kuat hilang akal, menyebabkan lebih kuatlah batal hari sepanjang dia dah. Tidur yang disamakan dengan tidur merupakan waktu yang diduga keluar sesuatu dari tuburnya padahal tidak merasa kerana akalnya hilang dah. Tidur atau benda sama dengan tidur lah. Sampai aku tak khabar. Kalau ketuk pun tak sedar dah. Maka dugaan keluar sesuatu pada saat tidur dapat menempati tempat yakin keluarnya, hingga dapat jadikan alasan dengan hilang akal, kerana disebabkan oleh salah satu dari yang disebutkan di atas menjadi sebab hadas yang membatalkan wuduk, dan sekalipun tidak keluar sesuatu dan yang berbunyi walaupun tak sedar pun, ataupun dia tak ada bukti bahawa dia ketuk ataupun batal, dikira dia macam batal juga dah. Sebagaimana kaedah yang berbunyi, inna ma nuyita bil mazannati la farqa baina wujudihi wa adamihi. Artinya bahawasanya barang yang dihubungkan dengan tempat zon, tempat yang 70% yakin yang diduga tinggilah keras, itu tidak berbeza dengan adanya dan tidak adanya dah. Jadi kita kena ikut 70% tu macam yakin dah. Maka persamaannya seperti kesulitan yang ditemui dalam perjalanan, seperti itulah yang diduga bahawa setiap ada kesulitan akan berlaku seperti itu dah. Di musafir ni kita kira sulit lah. Walaupun tidak sulit mana pun kena anggap sulit. Itulah kebiasaannya dah. Maka dengan dugaan adanya kesulitan dalam perjalanan menempati tempat yakin dah. Walaupun tidak 100% yakin, tapi boleh dah bubuh dari bab yakin 70% tu jadi yang macam yakin lah. Pada hanya zonnya akan adanya masyaqqah kesulitan itulah, sehingga apabila berpergian akanlah terjadilah kesulitan yang menyebabkan diperbolehkan berbuka puasa bulan Ramadan pada siang hari dan mengqasarkan solat. Dan sebagainya, sekalipun tidak ditemui kesulitan itu, tidak ditemui kesulitan itu pada perkara sebenarnya. Jadi walaupun tidak berlaku kesulitan tapi disebabkan ghaliknya berlaku kesulitan musafir, kita anggap berlakulah kesulitan. Maka seperti itulah tidur dan barang yang disamakan dengan tidur, terkecuali tidur orang yang duduk di atas lantai ataupun di belakang tunggangan atau juga pada tempat lain, dan sekalipun ia tidur bersandar pada sesuatu, kalau ditarik tempat sandarannya itu, ia tidak roboh kerana tidak dianggap dalam keadaan seperti itu dapat keluar sesuatu maksudnya dia betul-betul tutup punggung dah. Kerana itu tidur yang seperti itu sebagai dugaan yang perkuatkan terjadinya keluar sesuatu dari dirinya, dan juga tidak dapat jadi alasan keluar angin dari kubur, kerana keluar sesuatu pada saat yang seperti itu sangatlah jarang terjadi dah. Kalau rupuk punggung rapat kan gapo duduk molek, payah nak tubik dah, payah tubik dah. Kalau tubik juga dia kena congek dah, dia kena akak punggung sikit baru boleh tubik dah. Pasal dia tutup lebih punggung tu tutup dah. Kalau duduk rapat papai punggung kita kata dah. Rapat papai punggung tidak batalkan wuduk mengikut mazhab kita lah. Okey, patut
Okey, adapun tidur orang yang tiada menetapkan ia akan maq'adnya papai punggungnya pada tempat yang kedudukannya atau menetapkan ia akan dia, tetapi adalah ia kurus. Sekira-kiranya adalah antara maq'adnya tempat duduk dia dan tempat kedudukannya itu renggang. Sebab kurusnya atau tiada ia kurus tetapi terangkat tempat maq'adnya tempat duduknya daripada tempat kedudukannya dahulu, daripada jaganya dengan yakin dan tidur orang yang bertelentang dah, maka batalah dengannya wuduknya. Kalau tidur terapak punggung tu batal lah dia kata dah. Ataupun dia kurus sangat macam tulang kan, macam papai terapak lah. Gitulah anggapan dia lepas tu. Ataupun tidur telatang kan, tidur memang tu terapak punggung, jadi kalau ketuk pun bodoh tubik dah. Kalau tidur duduk selo, duduk bila-bila nunggu semaya, bila-bila tutup punggung rapat tu payah nak ketuk dah. Kalau nak ketuk juga dia kena congek sikit ni. Akak pohon dia tu baru boleh tubik dah. Jadi perbuatan jadi menyebabkan yakin lah tubik dah. Gitulah. Dan keluar dengan ketiada kata tidur dan keluar dengan kata tidur dan mabuk itu ngantuk dan permulaan mabuk, maka tiadalah batal dengan dia wuduk kerana tiada hilang dengan dia akal lagi dah. Nak start ngantuk tak hilang akal lagi dah. Perbezaan tertidur dengan mengantuk, bahasanya yang ngantuk itu mendengar ia akan perkataan orang yang berkata di sisinya. Dan jika tiada faham ia akan perkataannya sekalipun, dia dengar bahasa dengar tu. Tu panggil tak tidur molek lagi dah. Ngantuk lagi dah. Adapun orang yang tidur maka tiadalah ia mendengar akan dia, dan jikalau syak seorang adakah tidur ia atau mengantuk ataukah dia tidur ia dengan menetapkan maq'adnya tempat duduk dia, duduk selo tutup punggung molek pada tempat kedudukannya atau tiada, atau adakah terangkat papai punggung dia maq'adnya daripada tempat kedudukannya dahulu daripada jaganya, atau terangkat ia kemudiannya, nescaya tiadalah batal wuduknya dengan dia illa sekalian pada wuduk kita dah. Adapun wuduk Nabi kita Muhammad SAW dan wuduk sekalian Nabi SAW, maka tiadalah batal ia dengan tidur mereka itu, kerana tiada yang tidur daripada mereka itu, hanya mata mereka itu jua yang tidur. Adapun hati mereka adalah ia sentiasa jaga, tiada ia tidur, maka mendapat ia akan barang yang keluar daripadanya. Dan yang gitulah. Jadi dia orang Nabi ni dia kira sedar semua dah. Dia ahli ruh tu, dia macam terima wahyu pun dia ingat molek. Maksudnya dia tidak seperti kita dah, seperti orang awam biasa. Selain daripada Nabi, maka dia tidur kat tersedar lah. Tapi Nabi ni walaupun tidur, dia tukar alam lain tu macam sedar je. Okay, adapun tidur yang tidak tetap pada kedudukannya atau ia dapat menetapkan tubuhnya pada kedudukannya namun antara tempat duduk dan punggungnya terenggang dah. Dan kalau punggungnya terangkat dari tempat duduknya sebelum ia bangun dengan yakin dan tidur orang yang terlentang, batallah wuduknya dah. Gitulah dia kata dah. Kalau yakin terangkat, batallah wuduknya. Dikeluarkan dari kata tidur dan mabuk ialah mengantuk dan permulaan mabuk, maka tidaklah batal wuduknya kerana akalnya boleh hilang lagi. Kalau mengantuk tak kira batal lagi lah, sebenarnya tidak kira tidur lagi dah. Perbezaan antara tidur dan mengantuk, bahawa orang yang mengantuk itu masih mendengar perkataan orang yang berbicara di sampingnya, sekalipun ia tidak mengerti akan isi percakapan itu dah. Ia dengan ngongeng-ngongeng tapi dia tak faham, pun dikira dia telah mengantuk tapi tidak tidur lagi dah. Dan orang tidur ia tidak mendengar akan percakapan orang lain. Kalau orang betul-betul tidur, dia tak akan dengar apa kata sebelahnya. Kalau seorang ragu apakah ia tidur atau mengantuk atau tidur sedangkan punggungnya masih tetap pada tempat kedudukannya atau tidak, apakah punggungnya terangkat dari tempat duduknya sebelum bangun atau sudah terbangun, maka terbatallah, tidaklah batal wuduknya. Kalau asal duduk molek dah, kemudian dia tahu dia terakak ke dok ke apa dah. Dia tidur nyenyuk ke ataupun ngantuk saja ke. Jadi dia tak tahu mana so, kira ambil hak asal tu duduk baca tetap dan papai punggung dia, kira tak batal lah. Dah. Pasal dia ni asalnya memang duduk gitu, duduk cokoh tunggu masjid dah. Tunggu nak qomak ke apa. Dia nera bila-bila duduk tu sama ada yang nera sungguh ataupun dia mengantuk, dia tidak tidur molek pun tak sedap, kira lah, dia kira macam dia tak batal lah wuduk dia dah. Terutama sekali kau tunggu semaya kau duduk bila-bila duduk sela dah. Inilah semua berlaku pada wuduk kita, sedangkan wuduk Nabi kita Muhammad SAW dan wuduk para Nabi yang lainnya tidaklah batal kerana tertidur, kerana yang tidur hanyalah mata mereka sahaja dah.
Habis itu sebab yang kedua tidur dah. Dan yang ketiga dah. Dan yang ketiga, daripada segala sebab hadas bertemu kulit lelaki-lelaki yang wadih, jelas lah, dengan kulit perempuan yang wadih, yang jelas yang bukan mahram, bukan muhrim dan bukan mahram dah, dengan tiada berlapik antara keduanya. Dan jikalau ada keduanya itu kanak-kanak sekalipun, tetapi dengan syarat jika ada keduanya itu besar sekira-kira sampai ia kepada had yang diingini oleh yang mempunyai tabiat yang sejahtera, sama ada laki-laki itu dah. Masa buka benda kecil benar, besar sikit dah. Walaupun tak balik lagi pun, kita nak irak je dah. Jadi benda ni boleh batal dah. Apa dah? Fahal ataupun anin atau mahbub atau khasa atau mansuh, dan sama ada perempuan itu laki lagi muda atau sudah tua, dan jikalau sampai tua pun tuanya kepada had yang tiada diingini akan dia pada ghalib sekalipun, kerana kata mereka itu ma min saqatul awliha laqitah, ma min saqitatin illa walaha laqitah. Ma min saqitatin illa walaha laqitah. Artinya tiada daripada yang jatuh melainkan ada baginya yang memungutnya, dan sama ada bertemu dua kulit itu dengan sengaja ataupun dengan lupa atau dengan digagahi, dipaksa orang atasnya, dan sama ada ia dengan syahwat ataupun dengan tiada syahwat, dan sama ada ia dengan tangan ataupun dengan anggota yang lainnya, dan sama ada anggota itu sejahtera atau berpenyakit seperti kipar, dan sama ada anggota itu asli atau zaidah, maka batallah wuduknya dengan menyentuh. Dan yang disentuh melainkan jika ada yang disentuh itu mayat, maka tiadalah batal wuduk mayat itulah. Adapun dalil pada yang demikian itu, maka pada firman Allah Ta'ala, awla mastumun nisa, artinya atau kamu sentuh akan perempuan, dan adalah asal menyentuh itu dengan tapak tangan jua, maka dikiaskan dengan dia menyentuh dengan anggota yang lain daripada tapak tangan. Bermula ilah batal wuduk dengan dia kerana bahasanya ia tampak zon bagi lazat yang menggerakkan syahwat yang tiada layak ia dengan hal orang yang bertaharah. Bermula yang dikendaki dengan kulit itu, iaitu barang yang lain daripada rambut dan bulu dan gigi dan kuku, maka masuk daging, gigi dan gusi dan lidah dan batin, mata dan tulang yang nyata ia sebab duka, maka batallah wuduk dengan menyentuhnya. Yang demikian itu ialah diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah. Adapun yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, maka bahawasanya tiada batal wuduk dengan menyentuh batin mata, kerana bahawasanya tiada ia tampak zon bagi lazat menyentuh dia bersalahan dengan lidah, dan tiada batal wuduk dengan menyentuh tulang yang zahir sebab luka, umpamanya kerana bahasanya ia seperti gigi. Syahadat diketahui daripada sekalian yang tersebut itu bahawasanya tiada batal wuduk laki-laki yang tersentuh dengan laki-laki, dan tiada batal wuduk perempuan yang tersentuh dengan perempuan, dan tiada batal wuduk khunsa yang tersentuh dengan khunsa, dan tiada batal wuduk laki-laki tersentuh dengan khunsa, dan aksunnya khunsa menyentuh lelaki, dan tiada batal wuduk perempuan yang tersentuh dengan khunsa, dan akasnya khunsa menyentuh perempuan, dan tiada batal wuduk laki-laki yang tersentuh dengan perempuan mahramnya. Dan sebaliknya, jikalau dengan syahwat sekalipun, atau dengan perempuan yang bukan mahram, tetapi dengan berlapik, dan jika ada lapik itu nipis sekalipun, gitulah. Kita baca hak Rumi dulu. Dia kata, ketiga dari sebab hadas tersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya, dengan tidak berlapik sekalipun kedua-duanya anak-anak, budak-budak kecil, sama-sama budak kecil, dengan syarat kedua-duanya telah besar yang sudah mempunyai keinginan seks, baik lelaki itu mandul, impotent, buntung zakarnya, atau tidak punya zakar sama sekali pun. Kalau dia masih lelaki, masih perempuan, masa dia ni dikira kalau dia boleh timbul syahwat sikit, jika batal lah. Lepas ada sikit-sikit tak ada balik lagi pun. Baik perempuan itu masih muda ataupun sudah tua sekalipun, tuanya mencapai usia yang sudah tidak menimbulkan nafsu syahwat lagi, tetap juga dikira batal, kerana orang berkata ma min saqitatin illa walaha laqitah. Tidak ada yang jatuh melainkan ada yang memungutnya. Benda-benda karut ni.
Macam ajaran sesat lah. Kita rasa tak logik ikut ajaran sesat tu dah. PMYT tu dia macam-macam ajaran sesat lah ni dah. Dah. Macam lepak-lepak ke apa tak semayang beg apa dah. Ayuh ping ke apa. Tapi gitulah setiap benda yang jatuh ada orang pungutnya. Begitu juga orang tua, otena tua ni. Lagi kira kita tengok tak lalu langsung lah. Nah, tapi bila-bila tua dia mesti ada, mungkin ada orang hak lalu dah. Iaitu panggil tidak ada yang jatuh melainkan ada mengutnya dah. Nah, benda hak tak payah dah orang tahu. Ada juga orang jumpa nah. Baik tersentuh kulit kerana sengaja ataupun kerana lupa, kerana dipaksa orang, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, baik dengan tangan ataupun dengan anggota yang lain daripada tangan, baik dengan anggota yang sihat maupun dengan anggota yang kena penyakit seperti lumpuh, baik dengan anggota asli ataupun dengan anggota tambahan, maka batal wuduk dengan menyentuh dan yang disentuh, terkecuali jika yang disentuh itu mayat, maka tidak batal lah wuduknya. Kalau mayat, tak sudah kata batal semayat lah. Dia tak batal semayat dah. Dia batalnya orang dia sentuhnya, dia tak batal dah semayat dah. Adapun dalil yang demikian itu ialah dengan firman Allah Ta'ala berbunyi aula mastumun nisa, atau artinya atau menyentuh perempuan. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Inilah dalil yang dipakai oleh mazhab kita ni nak. Jadi mazhab kita ni sangat suka bab ni, memang dia strict ya. Tapi kalau orang lain dia sentuh kerana syahwat, ada setengah tersentuh tak syahwat selagi tak setubuh dia. Macam-macam lah pendapat ulama dah. Ada ulama Ibn Abbas kata aula mastumun nisa ni setubuh dia. Pasal la mastum, kalau la masa tu tersentuh ni la mastumun nisa ada makna tambah, ada alif itu. Yang menunjukkan ialah makna tambah iaitu bersetubuh di situ, bukan sentuh dengan maksud menyentuh biasa. Begitulah pendapat dekat ulama ni. Bagi kita, orang kita pun tak, kalau pergi Mekah ni memang ustaz-ustaz kita, orang-orang jakim, orang-orang tabah haji tu yang akan ajarnya air semaya kebal dan juga tak batal semaya bila tawaf di Kaabah tu, takut bersentuh lelaki perempuan dan dimaafkan lah. Jadi sana tu memang orang ikut mazhab lain lah. Dan jumhur ulamanya semata-mata sentuh tidak batal. Ia sentuh kerana ada syahwat baru batal, ataupun kalau ikut mazhab Hanafi syahwat pun tak batal selagi tak setubuh. Gitulah. Dan asal dari menyentuh itu dengan tapak tangan, maka kiaskan dengan menyentuh dengan anggota yang lainnya dari tapak tangan. Kita ni tapak tangan menyentuh ni ketuh kemaluan je tapak tangan tu. Kalau bicara tak batal dah, sentuh tapak tangan dengan tapak tangan ni lah. Dah. Sini dah. Belakang tapak tangan ni pun dia tak batal sentuh kemaluan. Tapi kalau sentuh kulit perempuan, kau ni pun batal, sini pun batal, kaki pun batal, pipi pun batal, dan batal belakang. Ikut mazhab kita lah. Illa ataupun sebab batal wuduk kerana menyentuh diperkirakan kerana timbulnya rasa lazat yang membangkitkan syahwat yang tidak layak untuk pada orang yang bersuci dia. Orang bersuci sepatutnya boleh memiliki syahwat. Jadi masukkan dengan kulit ialah bahagian tubuh selain daripada rambut, bulu, gigi dan kuku. Maka yang termasuk bahagian kulit ialah daging di pangkal gigi dan gusi, lidah, mata bahagian dalam dan semua tulang yang timbul kerana luka. Maka batallah wuduk kerana menyentuhnya. Dah. Inilah dikuatkan oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayahnya. Habis kalau batal habis lah. Satu mata batal, gusi batal, gigi batal lah. Kalau rambut, bulu, gigi dan kuku tak batal dah. Gusi batal dah. Gigi tak batal, kuku tak batal, bulu tak batal, rambut tak batal dah. Tapi kalau benda lain kulit ni ataupun gusi, daging ke, semua batal dah. Namun demikian diperkuat oleh Syekh Ibn Hajar kitab Tuhfah tidak batal wuduk dengan menyentuh bahagian dalam mata dah. Kerana diperkirakan tidak menimbulkan kelazatan dalam menyentuhnya berbeza dengan menyentuh lidah. Dah. Tidak batal wuduk menyentuh tulang yang timbul kerana luka yang disamakan dengan menyentuh gigi dia. Dapat dipahami dari apa yang terangkan di atas bahawa tidak batal wuduk lelaki yang tersentuh dengan lelaki. Sama-sama lelaki tak batal. Tidak batal perempuan tersebut tersentuh dengan perempuan itu tak batal. Tidak batal wuduk khunsa tersentuh dengan khunsa, sama-sama pondek. Bukan pondek buat lembek tu tak. Betul-betul ada dua alat kemaluan dah. Tidak batal wuduk lelaki yang tersentuh dengan khunsa, dan sebaliknya khunsa menyentuh lelaki tak batal dah. Tidak batal perempuan yang tersentuh dengan khunsa dan sebaliknya khunsa menyentuh perempuan tak batal dah. Tidak batal wuduk lelaki yang tersentuh dengan perempuan yang tidak batal nikah. Tidak sah nikah dah. Dan sebaliknya sekalipun dengan syahwat ataupun perempuan yang halal nikah
tapi berlapik sekalipun nipis. Jadi nikah dengan kalau sentuh jan mahram yang diharaikan kahwin ni tak mak ke adik-beradik ke apa, dia tak batal walaupun sampai syahwat pun tak batal dah. Tapi kalau perempuan tu halal nikah, dia lapik senipis pun dia tak batal kalau ada lapik dah, ada lapik. Okey, lepas tu nak lagi kita. Lagi. Dah habis lah ni muka surat ni. Okey, bermula murad daripada mahram itu barang yang haram menikah dia dengan sebab nasab dan sebab susuan dan sebab musaharah ni. Persemendaan lah, maksudnya ipar dua kau gapo ataupun mentua atau mentua gitulah. Adapun yang diharam menikahi dengan yang lain itu daripada yang tiga sebab itu seperti isteri Nabi dan ibu perempuan yang diwatai ia dengan syubhah dan anaknya dan kafir majusiyah dan wasaniyah dan murtadah, maka sekali itu tiada dinamai mahram, dan jika haram menikah dengan dia sekalipun tetapi dinamai ia mahram, maka batallah wuduk sebab tersentuh dengan mereka itu. Dan jikalau bercampur mahram seorang dengan beberapa perempuan yang halat yang lain daripada itulah ajnabi yang tiada mahsur, tiadalah batal wuduknya dengan menyentuh seorang daripada mereka itu kerana diihtimalkan bahawasanya yang disentuhnya itu mahramnya, melainkan jika disentuhnya daripada mereka itu qadar yang lebih daripada bilangan mahramnya, seperti adalah bilangan mahramnya yang bercampurnya itu 10 orang umpamanya, maka disentuhnya 9 orang daripada mereka itu, batallah wuduknya dengan dia kerana diyakinkan bahawa ada yang disentuh di antara mereka itu bukan mahramnya. Jadi masukkan dengan istilah mahram di sini ialah orang yang haram menikahinya kerana hubungan sedarah atau kerana hubungan sesuai atau kerana hubungan persemedaan ialah musaharah ni nah, mentua gapo ni nah. Adapun haram menikahinya selain dari tiga sebab tadi seperti isteri Nabi lah, ibu dari perempuan dia sudah disenggama dengan syubhat, dan anaknya dah penganut agama Zoroaster, penyembah berhala, orang murtad, semua itu tidak dinamakan mahram sekalipun haram mengahwininya, tapi hanya dinamai mahram, maka batallah wuduk kerana tersentuh dengan mereka. Batal jugalah kalau bukan nasab, bukan sesuai, bukan semendai musaharah. Tok tua tu situ tak batal lah dah. Mertua ke apa dah, ataupun pak mertua bagi perempuan tak batal dah. Jadi dia tak batal kerana musaharah. Tapi kalau hak jenis ia haram seketika ataupun haram kerana ia kafir ke dah, orang agama Buddha, Hindu ke apa, tak boleh nikah, dia haram. Tapi dia sentuh dia walaupun tak boleh kahwin dia, tapi dia sentuh tu dia kira batal juga wuduk dah. Kalau bercampur dengan mahram dengan beberapa orang perempuan yang halal, nikah tidaklah batal wuduk dengan menyentuh seorang dari mereka kerana diperkirakan yang disentuh itu adalah mahramnya, terkecuali perempuan yang disentuh itu adalah mahramnya, seperti jumlah mahram yang bercampur itu 10 orang umpamanya, maka disentuhnya 11 orang batallah wuduknya kerana diyakinkan bahawa yang disentuhnya adalah yang bukan mahram. Antaranya mesti ada yang bukan mahram dah, sebab ada 10 orang je mahram ada tempat ramai-ramai tu dah. Padalah kan tulis kat tu dah. Jadi nak ceritanya benda tu kena yakin lah. Sentuh ni nak ayat juga kalau campur antara mahram dan bukan mahram. Kalau tak jelas tak batal lah. Ya seolah-olah ambilnya asal-asal ni tak batal semaya dah. Kecuali kita yakin dengan kita sentuh ni sentuh orang yang membatalkan semaya dah. Gitulah keadaan. Sebab ni kata kalau ada ramai-ramai campur, ada ya 10 orang hak mahram, ada 10 orang lagi bukan mahram. Kalau kita salih 8 orang dah, atau sentuh 8 orang, tak tahu lagi sentuh siapa-siapa, dia anggap tak batal lagi dah. Kerana tak yakin kita sentuh perkara batal. Ya asal tak batal. Ni ambil situlah pendapat ni kerana dia anggap tak batal. Itu kalau kita ikut mazhab kita, kalau mazhab lain tak batal dah sentuh ni. Sekadar sentuh ni tak batal, perempuan lain dosa atau dosa tapi tak batal. Bahkan pak dia ni kekerahan kepada kita ni. Mazhab Hanafi tak batal semaya pun sentuh perempuan. Tapi bab sentuh ni marah lebih daripada kita. Dah. Jadi kita kena bab yang kata tak dosa pula. Dosa suku, batal semaya ni suku dah. Perbincangan suku lah, perbincangan lain dah.
Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.